Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah Maghrib hari ini untuk Masjid Kampung Sawah. InsyaAllah mohon share Masjid Kampung Sawah. Sama-sama kita share insyaAllah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah Maghrib hari ini untuk mohon share untuk Masjid Kampung Sawah. Sama-sama kita share untuk Masjid Kampung Sawah Production, Masjid Kampung Sawah Bukit Pelanduk Production Negeri Sembilan, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi rasul minin. Allahumma ghnina bihalal haram sima bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaquna ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antahmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian seterusnya dari nota My Quran Time. Kita sambung baca nota My Quran Time ayat 21 Al-Baqarah muka surat 55 insyaAllah. Mohon share hari ini untuk Masjid Kampung Sawah ya. Masjid Kampung Sawah insyaAllah. Kita rehat untuk kita tambah wafilin. Kita baca nota Quran Time insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 21 Al-Baqarah yang dimaksudkan seruan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Kupasannya, setelah dijelaskan mengenai 3 golongan manusia sebelum ini, iaitu beriman, golongan beriman, golongan yang kafir, golongan yang munafik. Kali ini Allah SWT bercerita lagi kepada hamba-Nya dan menyeru untuk beribadah kepadanya. Ya, dengan maksud ayatnya, Allah menyeru, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga menjadikan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Ujung dia bab takwa, takut yang sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah seruan yang diberikan kepada seluruh manusia, ya. Mesej ini bukan hanya untuk orang beriman saja, tetapi kepada mereka yang tidak beragama Islam. Ya, ayat ni bukan untuk orang Islam saja. Ya, ayat ni untuk orang yang tidak Islam juga ditujukan, supaya disuruh memahami, ya, Islam tu apa. Ditujukan juga. Jadi apakah sebenarnya maksud ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hamba-hamba untuk beribadah kepadanya, dan dia juga menekankan perkataan khalaqakum, disebabkan mungkin ada yang berkata, saya ini beragama lain, saya ini menyembah kepada pelbagai Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan yang menciptakan hanya satu, tidak ada Tuhan yang selainnya. Tidak Tuhan-Tuhan yang selainnya. Jadi inilah satu ketauhidan ataupun pegangan yang penting untuk kita fahami. Sebab dialah yang menciptakan kita dan seluruh manusia sejak masa Nabi Adam lagi. Tu. Maksudnya kita ni kena jaga tauhid kita. Jadi dituju kita bab kepercayaan. Walaupun dia bukan Islam, diterangkan dalam ayat ini. Justru pesanan yang ingin disampaikan dalam ayat ini ialah bahawa hal-hal yang berkaitan dengan kejadian dan kehidupan manusia adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya tentang rezeki, nikmat hidup, matinya seseorang. Manakala manusia pula harus memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba, ya, kita kena ibadah. Tak boleh nak membangkang lagi dah. Mengapa tauhid itu penting untuk difahami? Tujuannya agar kita mendapat meraih darjat orang-orang bertakwa. Pegangan kita, ya, untuk kita takut yang sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kata Tuan Guru Dr. Ustaz Somad, takwa tu dibagi kepada huruf tu, ta, qaf, waw, ya. Tawaduk kita dengan Allah Ta'ala terus. Tawaduk kita, rendah diri. Kita baru solat maghrib tadi, sujud kita di lantai. Kening yang tinggi tu kita cecah lantai, melekat kat lantai. Bila berdiri tinggi kening, tapi bila sujud menghadap Allah Ta'ala, kita mencecah lantai. Tawaduk kita, malu kita dengan Allah Ta'ala, takut kita dengan Allah Ta'ala. Wara, bimbang kita dengan bab yang haram. Tu, takut walaupun secebis, walaupun sedikit, ya, bimbang kita nak mengambil yang haram. Wara, waw, ta, waw, qaf, ya. Qaf, qana'ah. Ta, qaf, waw, ya. Qaf, qana'ah. Cukup apa yang Allah bagi. Bersyukur kita. Kita kadang-kadang tak bersyukur, terkejar-kejar bab makanan, terkejar-kejar bab hiasan, terkejar-kejar bab dunia, terkejar-kejar bab kuasa nak memerintah, kuasa nak mentadbir, terkejar-kejar, tak diingatkan peringatan Allah Ta'ala. Masih lagi perangai, ya, perangai tak sepatutnya ditunjukkan kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Bila takwa ini memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Taqaf wa yakin balasan Allah Ta'ala. Yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dengan kita dah mengaku Islam, mengaku Allah Ta'ala, mengaku Rasulullah, mengaku kitab Allah Ta'ala, kita tak yakin. Ia tu yakin balasan Allah. Mesti Allah tepati. Taqwa itulah memohon pertolongan hanya daripada Allah Ta'ala, mengerjakan perkara-perkara yang dapat mendatangkan redha Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang mendatang murkanya. Sambunglah tadi. Yakin balasan Allah Ta'ala, wara, bimbang yang haram, ya. Qaf, syukur apa yang Allah beri, sikit atau banyak, masih lagi boleh bersyukur. Tawaduk kita. Untuk dapat apa? Untuk keredaan Allah Ta'ala, bukan keredaan makhluk.
Seseorang yang benar-benar dalam ibadahnya akan bersikap sebagaimana orang-orang yang bertakwa. Sikap orang-orang yang bertakwa ialah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluknya. Maka orang-orang yang benar dan baik ibadahnya nescaya akan memiliki budi pekerti yang soleh. Bimbang dia. Ya, takut dengan Allah Ta'ala tu bimbang. Belum menghadap lagi. Dikubur tu pun dah takut. Sebab tu dalam Tanbihul Ghafilin ada disebutkan tanah tu satu hari menyeru nama anak Adam, memanggil nama anak Adam 5 kali, kata penulis Tanbihul Ghafilin. Antaranya saya ingat, ya, hai anak Adam, bumi ni menyeru kita 5 kali. Itu yang kita kena bimbang. Ya, apa yang diseru? Yang pertama, wahai anak Adam, tanah tu seru. Bumi menyeru anak Adam, hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu ke dalam perutku. Kena relax kita. Jalan macam mana hebat dalam atas bumi, kita akan balik kepada perut bumi balik. Macam mana? Masuk dalam liang lahat. Kedua, hai anak Adam, anda makan berbagai macam atas punggungku dan anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Allah. Ya, kita akan dimakan ulat. Kita atas bumi, kita makan macam-macam. Masak tak cukup, online lagi. Pergi lagi kedai. Allah, macam-macam makanan. Tapi kita terlupa masuk ke dalam tanah, kita pula akan dimakan ulat. Kena renung. Yang ketiga, bumi menyeru, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis di dalam perutku. Seronok sangat dalam atas bumi. Gembira sangat. Terlupa dia akan menangis dalam liang lahat. Apa? Bimbang. Tu yang ada mati tengah ketawa pun ada. Tengah tidur mati, tengah ketawa pun ada. Tengah seronok dia mati. Masuk tanah, baru terkejut. Yang kelima, hai anak Adam, anda bergembira, tadi ketawa, anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka dalam perutku. Tadi ketawa, ni bergembira, lagi hebat. Seronok sangat dalam atas bumi. Yang kelima, hai anak Adam, anda berbuat dosa di atas punggungku, maka akan diseksa di dalam perutku. Ni orang soleh bimbangkan benda-benda macam ni. Ya, takut dia. Bukan dia nak tunjuk warak, tak. Memang kena buat. Memang kena jadi alim. Alim pasal apa? Nak takut dengan Allah Ta'ala. Bimbangkan amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Sebab tu dalam kitab ni juga ditulis, ketetapan masa tu ada 3 yang diceritakan oleh penulis. Ya. Yang tetap, memang tak boleh elak. Yang pertama, ketika melihat malakul maut. Bila orang dah cukup masa, dia akan melihat malakul maut datang, tak boleh ubah dah. Masa tu tetap. Sesaat ke depan tak boleh, sesaat ke belakang pun tak boleh. Tetap masa. Ketika menghadapi pertanyaan Munkar Nakir, memang confirm. Itu tetap masa dia. Cukup masa masuk liang lahat, akan disoal 2 makhluk yang hebat. Tak boleh elak. Yang ketiga, ketika menghadapi hisab di hari ke kiamat. Waktu dikira, waktu diaudit kita besok, itu memang tetap masanya. Setiap orang akan dipanggil. Balik pada nota tadi, iaitu seorang yang benar-benar dalam ibadahnya akan bersikap sebagaimana orang yang bertakwa. Ni dia bimbangkan tadi. Ya, bimbang. Itu yang kata Datuk Ismail Kamus, 5 renungan satu hari. Renungkan amaran Allah Ta'ala. Ada tak? Ada 2. 1 syurga, 1 neraka. Tu berita yang gembira, syurga lah. Berita yang duka cita, neraka. Tu renungkan kejadian alam. Renungkan kejadian alam, tambah keimanan kita. Apa yang kita renungkan sekarang? Ni COVID-19. Renungkan apa yang Allah hantar. Maksudnya apa yang kita telah buat sebelum ini, apa yang kita tengah buat sekarang ni. Kadang-kadang tak perasan peringatan Allah Ta'ala. Ya? Orang tengok tapi sibuk benda lain. Sibuk dengan politik, sibuk dengan nak memerintah, sibuk dengan nak mentadbir, sibuk nak berkuasa. Dia terlupa peringatan Allah Ta'ala tu tengah berjalan, tengah dalam proses.
sama nak pergi ataupun tidak. Itu kena renung. Tu renungkan kecuaian. Cuai keadaan cuai. Cuai solat, cuai cuai dengan bab amanah, cuai dengan kerja, masa kerja cuai. Gaji nak penuh, kerja tak nak penuh. Macam mana? Ni kena renung, dipesankan. Antara direnungkan, kena renung kita. Balik pada kitab, balik pada buku nota tadi, maksudnya orang yang bertakwa ibadahnya akan bersikap, dalam ibadahnya akan bersikap bagaimana orang yang bertakwa. Seseorang yang benar-benar dalam ibadahnya akan bersikap sebagaimana orang-orang yang bertakwa. Sikap orang-orang yang bertakwa ialah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluknya. Maka orang yang benar-benar dan baik ibadahnya nescaya memiliki budi pekerti yang soleh. Ayat 22, nikmat bumi dan langit kepada manusia. Kita tengok ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maksudnya ayat 22 ni, dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit yakni serta segala isinya sebagai bangunan yakni yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya kita dibagi nikmat, kita dah dikenalkan. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Bumi ini untuk sebagai persinggahan kita, untuk mencari sesuatu untuk dibawa bekal kepada satu lagi alam. Allah bagilah bumi. Langit, teduh kita dengan isinya Allah cipta. Nak mengenal Allah tu Maha Penyayang. Allah mencipta. Tak ada siapa yang cipta. Tak ada siapa yang berani nak cipta langit. Allah saja yang buat langit. Kemudian bangunannya dibina dengan kukuhnya dan diturunkannya air hujan dari langit. Bukan hujan buatan. Hujan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikeluarkannya air berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Kita dapat rezeki yang Allah beri. Sebab tu setiap manusia, setiap fulan bin fulan memang dah ada rezeki. Tak payah bimbang. Ada makanannya, ada rezekinya, ada tempat tinggalnya. Boleh lagi bernafas. Sebab tu dipesan kita dalam ayat ni, janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Sebab tu tak ada Tuhan dah. Itu saja Tuhan yang ada. Jangan kita mengada-ngadakan benda yang lain disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Al-Baqarah ayat 22. Kupasan ayat. Tengok kupasan ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina. Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai tempat teduhan. Allah, kita dibagi, kita diberi langit, kita diberi bumi untuk berpijak, untuk jadi tempat kita berteduh langit tersebut. Hamparan yang disebutkan itu sifatnya lembut dan tidak panas. Jadi maksud hamparan di dalam ayat ini merujuk kepada bumi. Apabila kita melihat perkara ini, dapat diketahui bahawa hamparan ini adalah salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuba bayangkan sekiranya bumi yang kita huni ini sama seperti planet-planet lain yang suhunya terlalu panas, terlalu sejuk. Adakah kita boleh hidup dalam keadaan yang tidak selesa? Allah bagi cukup dah bumi. Air ada, tumbuhan ada, tanah ada. Nampak hebatnya Allah Ta'ala. Allah SWT menciptakan langit dan bumi sebagai tempat yang sesuai untuk dihuni, yang mana di dalamnya terdapat pelbagai rezeki, nikmat untuk dikecapi. Allah SWT juga menciptakan langit sebagai atap yang terjaga. Pak, hebat. Tak ada tiang, tak ada apa ciptaan Allah SWT. Bukan itu saja, Allah SWT juga menurunkan air hujan yang dapat menumbuhkan buah-buahan di bumi, yang mana ia juga menjadi rezeki bagi binatang-binatang yang ada di atasnya. Dengan air tersebut tumbuhlah pelbagai tanaman yang berpasang-pasangan, menjadi tempat kehidupan berbagai jenis binatang. Semua ini adalah rezeki yang amat indah. Cuma kita tak beringat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dibagi rezeki yang cantik, yang indah, yang sedap, yang lazat, tapi maksiat pula dengan Allah Ta'ala. Tu benda tu indah yang Allah bagi, tapi tak beringat kita, buat pula maksiat. Oleh itu, apa pula mesej penting ayat ini? Jika Allah SWT sudah memberi banyak rezeki dan perkara terbaik kepada kita, maka kita wajib mengesakan dan bersyukur serta taat kepadanya pula. Allah SWT juga melarang hamba-hambanya berbuat syirik dengan menyembah selain daripada Allah. Kerana syirik adalah dosa yang paling besar dan tiada pengampunan untuknya. Sesungguhnya manusia memiliki ilmu sebagaimana mereka akui. Maka selayaknya mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi nikmat yang berhak untuk disembah. Tetapi jika orang itu tidak berilmu, dia mungkin akan menganggap bahawa mereka semua pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti Allah itu kan sudah rezeki saya. Nak buat macam mana? Tu contoh. Ya. Dia matikan ayat tersebut. Itu rezeki saya. Rezeki anak-anak saya. Bukan Allah yang bagi rezeki. Dia mengaku rezeki itu dia punya. Dia langsung tidak fikirkan hikmah terhadap rezeki yang dikurniakan. Sebaliknya dia hanya berasa ini memang untuk saya. Saya tidak perlu rasa terhutang budi atau rasa bersalah kalau tidak bersyukur kepada pencipta untuk perkara-perkara ini. Sombongnya. Kita lupa yang bagi makan, yang bagi rezeki itu Allah. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Sombong dia dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Sebegitu sombongnya. Begitu sombongnya pemberian nikmat sehingga sanggup berkata tidak ada masa berhutang budi. Tidak ada masa untuk terhutang budi. Justru kita sebagai hamba yang bertakwa, zahirkanlah kesyukuran dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Ingat, jangan sekali-kali menyekutukannya dalam hidup kita. Kita ni dipesan, jangan sampai kita merasakan kita hebat, kita yang cari rezeki, kita terlupa yang maha yang memberi kita rezeki. Tu kadang-kadang kita ni sombong yang amat sangat dengan Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang Allah ingatkan kita. Ya, Allah ingatkan kita. Habis ayat 22. Ya. Okay. Kau dah. InsyaAllah.
Sikit lagi ayat 23 hingga 24 insya-Allah. Cabaran Allah kepada mereka yang ingkar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. 23 24 Al-Baqarah. Maksud dia, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Quran, apakah pada hamba kami yakni Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang setanding dengan Al-Quran itu. Panggillah orang-orang yang kamu percaya, ya, yang boleh menolong kamu selain daripada Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka dan bahan-bahan bakarnya, manusia dan batu-batu berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat 23-24 Al-Baqarah. Ayat 23 dan 24 ini adalah tentang kenabian, kerasulan dan Nabi SAW, di mana dengan mengikuti ajaran mereka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Selain daripada itu, melalui mereka jugalah kita akan mengenali agama Islam, yakni agama yang membawa kebaikan dalam kehidupan. Ayat ini juga merupakan satu cabaran kepada orang yang merasa ragu-ragu dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka sudah diberi peringatan wahyu demi wahyu, tetapi masih tidak mahu kembali kepada Allah dan tetap berdegil. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jika kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buatlah satu surah saja atau yang lain serupa dengannya. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ni dicabar orang yang, siapa yang berani boleh buat, tulis satu ayat ataupun satu surah. Ayat ini adalah satu cabaran di mana ia sebenarnya telah disahut oleh orang-orang kafir. Mereka cuba mencipta ayat-ayat seperti Al-Quran, tetapi sebenarnya ia langsung tidak sama. Ayat mereka boleh menipu orang yang tidak tahu tentang Al-Quran, tetapi buat golongan yang tahu betapa indahnya bahasa Al-Quran, mereka akan lihat bahawa apa yang mereka, iaitu yang kafir, buat itu tidak sama langsung dengan bahasa Al-Quran. Pernah dia cuba nak buat ayat Quran, tapi tidak berjaya. Firman Allah SWT lagi dalam ayat 24, kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu. Allah cabar lagi. Bagaimana mungkin seorang hamba yang dicipta dari tanah menandingi kalam pencipta Allah, pencipta alam? Bahkan bagaimana juga seorang hamba yang sifatnya penuh dengan kekurangan mampu menghasilkan perkataan yang sama dengan perkataan yang maha sempurna? Sungguh ini adalah perkara yang mustahil. Oleh itu, jika benar-benar tidak mampu, berusaha memelihara diri daripada api neraka. Jangan jadi seperti orang Yahudi yang hatinya batu, selalu berbuat bising ketika Nabi SAW bercakap, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Moga-moga Allah jauhkan sifat ini daripada kita. Bila ulama bercakap, jangan dimain-mainkan. Zaman Nabi, Yahudi main-mainkan Rasulullah SAW. Hati yang batu. Kita yang dah dapat Quran dah, kenapa kita masih lagi nak membatu ataupun berdegil ataupun nak bercakap-cakap lagi? Jangan ditolak Al-Quran. Allah dah cabar dah. Al-Quran tidak dapat ditiru walaupun hanya satu surah, meskipun mengerah semua ahli sastra dan bahasa, kerana ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tu, ya, dibacakan sini, ya, sikit lagi dibacakan resolusi ayat tersebut.
ayat 17 dipesan kita, jangan tinggalkan interaksi dengan Al-Quran kerana ia menghidupkan hati yang mati. Sebab tu hati kita ni yang selalu mati, selalu merudum ke bawah, tak ada lain ubat dia, Al-Quran juga. Dipesan kita, sentiasalah membaca Quran supaya hati sentiasa hidup, dihiasi dengan zikrullah. Baca tu dah Allah. Mata yang melihat ayat tu pun dah hebat, dibagi pahala. Ayat 21, tunaikanlah ibadah kepada Allah untuk menghidupkan takwa. Ibadah jangan ditangguh, ibadah jangan dibiar berlalu pergi. Takwa yang menjaga diri kita dan keluarga kita. Syaratnya ibadah yang benar-benar menyerah kepada Allah SWT. Serah bulat terus pada Allah SWT. Ayat yang ke-24 dipesankan kita, lindungilah diri daripada dan keluarga daripada neraka dan takwa. Dipesan kita sebagai pemimpin, sebagai ayah, cari jalan untuk lindungkan diri dan keluarga kita daripada neraka dengan bab takwa kita. Takut yang sebenar-benarnya dengan Allah SWT. Akhir sekali, kalau kita sayang kepada keluarga kita, caranya ialah kita bina takwa, dan ia akan diperolehi melalui baca dan memahami dan beramal dengan Al-Quran. InsyaAllah takat tukut, kita akan sambung esok ayat yang seterusnya. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, maksudnya beramal kita dengan Al-Quran, baca dan faham, amal juga. InsyaAllah, mana yang terbaik seluruhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari abdina wa ahli hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkan badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah diri kami, peliharalah ke atas kami, peliharalah atas kami dan kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran, dan juga seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dan segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemelihara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19. Selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati-hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah, ya Razzaq. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami dari sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati-hati kami. Kekalkanlah dan tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkanlah hati-hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila kami bertemu denganmu, ya Allah. Jangan biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi orang yang Islam dan orang yang beriman.
Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Rabb, perkenankanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Masjid Kampung Sawah Bukit Belanduk Pondok Isin beri ruang untuk saya online, insyaAllah. Jumpa lagi, insyaAllah. Doakan kami di Selangor, di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.